Batuk lah, malu. Ada ketua WIP ada, saya bertambah kuat lah. Oh, tak ingat saya punya tu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah sidang media bagi pihak portfolio pendidikan dan pendidikan tinggi ahli-ahli Dewan Rakyat Perikatan Nasional. Dan kita telah edarkan dan izinkan saya untuk membacanya. Masanya telah tiba untuk kita memperbaharui dan meningkatkan iltizam untuk memperkasa penghayatan budaya ilmu bagi membangunkan masyarakat dan negara yang berteraskan ilmu. Kita perlu membuat penilaian, penambahbaikan dan pendekatan baru dengan sense of urgency, bertanya dan menjawab soalan-soalan yang sukar. Justru Perikatan Nasional mencadangkan supaya digerakkan reformasi pendidikan yang komprehensif yang meliputi semua aspek, iaitu falsafah, dasar, undang-undang, ekosistem, kurikulum, TVET, sumber manusia, mutu dan pengupayaan pensyarah, guru dan pelajar, teknologi digital, kebolehpasaran graduan, perpaduan, pengantarabangsaan, peranan ibu bapa dan alumni, kerjasama semua pemegang taruh dan keuangan. Cadangan ini dan perkara-perkara pokok kandungannya telah pun dibentangkan dalam ucapan-ucapan saya sebagai Ketua Portfolio Pendidikan dan Pendidikan Tinggi PN serta 14 orang ahli portfolio ni. Kami ada 15 orang, sebahagiannya ada bersama saya di sini. Semasa kami berbahas usul menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ketika membahaskan Belanjawan 2023. Matlamat kita ialah untuk menegas semula, memperbaharui dan memperkukuh matlamat pendidikan, yakni untuk melahirkan generasi yang memiliki peribadi bersepadu secara multidimensional. Kalau kita lihat falsafah dan dasar pendidikan negara yang ada, dia sebut peribadi bersepadu dari sudut insaniah, tetapi kita mencadangkan supaya ia benar-benar multidimensional dari segi insaniahnya, pandangan sarwa atau worldview-nya, ilmunya, kemahirannya, daya saingnya yang bersifat contemporary dan futuristik. Apakah dia perkara-perkara yang perlu ditangani atau menjadi kandungan kepada reformasi pendidikan? Dalam kenyataan ini kita menyentuh 5 persoalan pokok dan 25 sub persoalan atau 5 perkara pokok dan 25 pecahan dia. Yang pertama ialah dari segi falsafah dan dasar. Kita perlu melakukan penilaian tentang sejauh mana falsafah dan dasar pendidikan kebangsaan benar-benar dilaksanakan dan penambahbaikannya supaya sesuai dengan tuntutan contemporary dan masa depan. Falsafah dan dasar ni tahun 80-an sudah kita terima pakai. Penekanan terhadap maksud kecemerlangan dengan roh, excellence with soul. Ya. Sekarang ni orang boleh excellent tapi rohnya tak ada. Menetapkan bahawa matlamat pendidikan negara ialah untuk melahirkan insan baik, good man, dan bukan sekadar pekerja baik, good worker. Memperkasa penghayatan budaya ilmu. Kita dengar orang dah mula merungut, orang tak membaca, orang tak mentelaah dan sebagainya. Menambah baik bidang-bidang atau elemen-elemen dalam konsep pendidikan bersepadu, iaitu merujuk soal pelaksanaan kesepaduan itu sendiri. Kita kata pendidikan kita bersepadu. Betulkah kita bersepadu? Ya. Menambah baik pelaksanaan Islamisasi dan
integrasi ilmu serta de-westernization and decolonization of knowledge. Ini terutamanya di peringkat universiti. Perkara pokok yang kedua ialah dari segi aliran sistem dan kurikulum. Kita harus menilai kedudukan. Kita ada banyak aliran dan sistem pendidikan. Saya tak kata salah dan kami tak berniat nak tutup mana-mana. Tapi we want to know exactly where we are. SK, SJKC, SJKT, sekolah agama, sekolah integrasi, sekolah vocational, sekolah sukan. Sekolah sukan pun ada macam-macam jenis. Ada sekolah pendidikan khas, ada SBP, MRSM, ada sekolah swasta, ada sekolah antarabangsa dan ada homeschooling yang mana di bawah kuasa KPM. Saya dengar homeschooling tak ada siapa punya kuasa. Tapi makin ramai ibu bapa yang melaksanakan homeschooling. Alright. Nanti kita nak diwajibkan pendidikan sekarang untuk 6 tahun. Kemudian nak diangkat kepada 6 tahun. Sekolah antarabangsa boleh tak termasuk di bawah hasrat itu. Memperkukuh kurikulum pendidikan supaya menumpu kepada perkara-perkara yang benar-benar fundamental. Adakah kurikulum kita terlalu berat? Orang selalu cerita berat beg sekolah. Isunya bukan berat beg sekolah. Isunya berat kepala, berat minda. Are we teaching people on the need to know or nice to know? Begitu. Kita mesti meningkatkan prestasi pelajar, ikutlah ranking PISA, TIMSS dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan underachievers, dengan late bloomers? Menghapuskan keciciran 14,000 lebih tak ambil peperiksaan SPM yang lepas. Menyusun semula nisbah STEM. Sekarang ni STEM ialah 60-40. Mestikah kita kekal 60-40 atau kita patut 50-30-20 atau bagaimana? Meningkatkan pendidikan teknologi digital yang manusiawi, sebab kita harus mendidik anak-anak kita menguasai teknologi, tapi dia juga harus faham ada masalah-masalah lain di sebalik teknologi digital itu yang sifatnya manusiawi. Meningkatkan jumlah graduan yang memiliki kelayakan profesional to complete the last mile. Soal kita ialah berapa ramai graduan civil engineering yang benar-benar ada IR? Berapa ramai graduate accounting yang betul-betul ada CA? Berapa ramai graduate architect yang AR? Medical tak ada masalah, dia memang keluar MBBS. Law ramai saya tahu yang LLB. Tapi ini persoalan. Dan saya nak bertanya, misalnya selalunya buku rancangan Malaysia 5 tahun itu sehingga mungkin rancangan yang ke-10 agaknya, dia ada satu table berapa graduan dalam bidang-bidang profesional. Tapi table tu kita dah lama tak lihat. Kita nak tengok balik table itu. Tapi itu dia graduan dalam bidang accounting. Dia tak kata dia dah jadi chartered professional accountant. Memperkasa TVET, kita perlu penetapan model utama. Kita ada 12 agensi yang jaga TVET. Masing-masing ada model masing-masing. Kalau nak, so kita ni tak tahu yang mana satu. Are we following German style or Australian or Japan? Penyelarasan subsistem yang saya kata ada banyak. Khusus praktikal. Yang ada masanya pelajar-pelajar kita jadi cheap labor. Dia bukan buat praktikal betul. Ya. Akreditasi dan sebagainya. Supaya TVET menjadi pilihan utama pelajar dan ibu bapa. Meluaskan kemudahan pendidikan khas, kewujudannya di daerah-daerah kita tahu masih belum sempurna dari segi sumber manusia, kelengkapan dan peralatan. Kita juga nak lahir pelajar yang memiliki worldview yang harmoni dan global, iaitu soal perpaduan tempatan dan pengantarabangsaan yang berkait dan komprehensif. Pengantarabangsaan bukan hanya berapa jumlah pelajar antarabangsa belajar di IPT kita.
pelajar yang Malaysia ni pun kena ada sudut pandang international. Itu maksud. Jadi kita kena ada aktiviti untuk mereka. Memperkasa tulisan Jawi, ini memang pada kami sesuatu yang amat-amat mustahak. Memperkasa co-curriculum dalam pelbagai bidang, sukan, seni budaya, debat, teknologi dan keusahawanan, termasuk menukar nisbah akademik kurikulum yang sekarang ni 90-10. Itu kalau dikira dari sudut markah yang diambil untuk masuk ke IPTA dalam borang UPU. Dan kita cadangkan nisbah yang lebih seimbang, lebih kurang 70-30. Perkara yang utama yang berikutnya lah sumber manusia, meningkatkan mutu skim perkhidmatan dan pengupayaan pensyarah dan guru, termasuk menangani isu guru yang bersara awal. Makin hari makin ramai guru bersara awal. Mengapa? Meningkatkan kebebasan akademik dan peranan intelektual awam, public intellectual, memperbanyakkan jumlah dana penyelidikan dan memperbaiki penyelarasan pengurusan dana ini di kalangan kementerian, agensi dan berkaitan. Tanyalah pensyarah, dia akan komplain. Dia selalu tersepit antara fundamental research grant bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan applied research grant di bawah MOSTI. Dan akhirnya pensyarah tu kulu kelilih dan tak dapat atau lambat dapat research grant. Meringankan beban tugas guru. Ini kita dah biasa. Dengan menambah jumlah guru pembantu dan kerani atau mungkin ada jalan lain. Perkara utama yang berikutnya ialah pengupayaan dan kebolehpasaran pelajar. Memperkasa pengupayaan pelajar, student empowerment termasuk dalam proses membuat keputusan di sekolah, di universiti dan sebagainya. Menilai mismatch dan jurang antara bilik darjah dengan tempat kerja dan meningkatkan kebolehpasaran graduan. Perkara pokok yang kelima, perundangan dan governance, menggantikan AUKU dengan perundangan baru yang lebih baik dan komprehensif. Saya rasa di bawah KPT ada 10 undang-undang. Dan ada masanya perkembangan undang-undang ni ialah apabila ada perkembangan baru, kita buat undang-undang baru. Ya. Tak salah, tapi mungkin sudah sampai masa untuk diseragamkan. Tak semesti kita ada satu akta, itu mungkin impossible, tapi boleh diselaraskan. Menambah baik pengurusan sekolah-sekolah agama. Ini mungkin bukan di bawah Kementerian Pendidikan dan KPT, tapi kami berpandangan kita harus lihat sekolah-sekolah agama ni selalu orang terlepas pandang dan kita ada banyak jenis sekolah agama. Sekolah agama rakyat pun ada beberapa jenis. Sekolah agama yang ditubuhkan oleh kerajaan negeri pun ada dan ini harus diberikan martabatnya yang sewajarnya. Sebab antara masalah rungutan murid-murid lulusan sekolah agama ni walaupun cerdik, scholarship tak ada. Itu kita sampai ke situ akhirnya. Ya. Mengadakan insentif cukai yang kreatif untuk alumni, PIBG, pihak swasta dan sebagainya untuk hal ehwal akademik, co-curriculum, bangunan, kelengkapan peralatan dan lain-lain. Ini kalau sekolah agama ni sangat relevan isu ni, juga sekolah-sekolah lain. Melaksanakan governance baru yang menggabung jalin semua pemegang taruh, baik kerajaan, pendidik, profesional pakar, alumni, ibu bapa, pelajar, swasta dan lain-lain dalam kerangka perundingan antara rakan pembangunan. Mereka semua ini harus dilihat sebagai partners in development. Apakah proses yang perlu kita lalui? Hari ini kami mengumumkan, walaupun ini dah disebut dalam perbahasan, tapi ini secara rasmi kami umumkan. Portfolio kami dalam sedang menyediakan kertas cadangan yang lengkap. Dan kita juga mengambil sikap apa yang kita lakukan ini complementary dengan inisiatif yang sedang diambil oleh KPM, KPT dan pemegang-pemegang taruh yang lain. Menteri KPM ada 7 nadi, Menteri KPT ada 10 trust atau sebagainya. Tidak bertentangan tapi kita complement. Tapi ini penting.
kerja-kerja reformasi pendidikan perlu melibatkan kedua-dua KPM dan KPT sekali. Dia tak boleh berasingan. Ini yang kami selalu lihat. Itu yang saya kata tadi. Menteri KPM ada 7 nadi, Menteri KPT ada 10 teras. All is good. Tapi sepatutnya dia tak boleh jadi 7 campur 10. Dia patut jadi 15. Itu maksud saya. Lepas tu masing-masing jalankanlah tugas masing-masing. There can be only one dasar pendidikan yang inklusif. KPT, KPM. Lepas tu masing-masing jagalah bidang masing-masing. Now kita ada 2. Ya, itu yang ada masanya kita ada sedikit kekeliruan. Kami akan mengadakan libat urus dengan pemegang-pemegang taruh. Our next stop ialah pembentangan kepada jawatan kuasa pilihan khas pembinaan bangsa, sumber manusia dan pendidikan. Kalau di parlimen dia harus ke situ, dia tak bentang di Dewan Rakyat. Kita bawa ke select committee dulu. Tapi ada juga platform-platform lain yang berkaitan yang boleh kita utarakan. Mungkin akhirnya ialah keputusan kabinet atau sebagainya. Itu terserahlah kepada sejauh mana kami boleh bekerja keras dan deras dan sejauh mana pihak kerajaan hari ini akan menerima cadangan-cadangan daripada pihak kami. Jadi itu adalah kenyataan kita pada hari ini berkaitan dengan cadangan Perikatan Nasional supaya digerakkan reformasi pendidikan. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, ya. Dalam satu program dialog anak muda terbitan di Seluruh Awali baru-baru ini, pengarah strategi Forward Malaysia Research Center Muhammad Jazli Jabaruddin ada menyatakan sekiranya trend pelajar lepasan SPM tidak menyambung pengajian di peringkat tinggi berterusan, negara akan kehilangan 70% tenaga mahir dalam pasaran. Jadi jangkaan tersebut adalah berdasarkan kepada laporan 48% lepasan SPM tahun 2021 yang tidak melanjutkan pengajian tinggi pada tahun tersebut. Jadi kita terus ada pandangan bagaimana cara untuk mengatasi masalah. Ya, itulah antara perkara yang harus kita teliti betul-betul. Ya, fakta itu ada. Jadi kita harus faham betul. Misalnya semalam ada soalan dalam Dewan, adakah ini sebab kemiskinan? Jadi kalau ia sebab kemiskinan, itu kita harus tangani soal kemiskinannya. Bagaimana yang 14,800 pelajar calon SPM atau pelajar yang tak menduduki peperiksaan SPM yang keputusannya baru diumumkan beberapa hari yang lalu? Adakah sebab kemiskinan atau sebab lain? Okey, yang ini yang tak mau melanjutkan pelajaran. Adakah kerana mereka tak nak pergi universiti, kerana mereka percaya yang itu tak menguntungkan mereka, atau mereka mungkin belum terdedah dengan TVET? Saya 100% bersama dengan Datuk Khalid Nordin tentang memperkasa TVET. Dia memang ini Khalid Nordin punya passion lah, which is very good, very important, ya, sangat penting dan harus didokong. Dan kami mendokong bersama. Cuma bidang-bidang TVET itu mungkin juga boleh diperluaskan. Itu persoalan berikut. Jadi kita kena teliti betul. Ada beberapa lagi data lain tentang pelajar di sekolah yang harus kita teliti. Sebab tu tadi saya timbulkan STEM. Sekarang nisbah dia 60-40. Mungkin ada pelajar yang dia tak masuk dalam 60 atau 40 tu, dia X. Itu yang kami kata tadi, mungkin 60-40 tu dah tak relevan. Mungkin dia sepatutnya 50-30-20 agaknya. Itu semua kita harus teliti dengan mendalam. Yang tadi yang berbalik soalan asas saudara, saya ada kepercayaan bahawa tentu ada sebab yang mereka kata dia tak nak sambung belajar itu. Contoh juga, semasa COVID, peratusan yang besar, saya tak ingat angka, daripada mereka yang jadi e-hailers itu adalah pelajar universiti atau yang baru keluar universiti, kerana mereka tak ada kerja lain zaman COVID. Ya. Adakah mereka nak sambung balik belajar atau tidak? Sebab dia dah merasa mendapat duit dan sebagainya. Jadi benda-benda itu yang harus kita teliti. Ya.
Okey. Satu lagi mengenai dengan STEM. Sebab dia didedahkan oleh pengurusi STEM movement Datuk Nuraini mengenai kemudahan asas di sekolah seperti makmal. Ya. Katanya banyak sekolah keadaan makmal sainsnya amat naif sekali. Kalau komputernya mungkin ada gambarnya sekali. Ya. Apa yang boleh dibuat sebenarnya? Kita tengok kemudahan asas pun tak terjaga dan kita nak memacu STEM ni. Komen dia tu. Saya fikir itu soalan yang dah bertahun-tahun, masalah makmal di sekolah yang masih belum up to date. Ini soal keuangan lah, ya. Soal infra, soal keuangan. Cuma itulah yang kami cadangkan. Kalau kita kata semuanya mesti ditanggung oleh kerajaan pun mungkin tak adil juga. Kita tahu bahawa ada syarikat-syarikat ataupun pihak korporat yang bersedia untuk membantu pihak sekolah. Saudara mungkin pernah dengar Khazanah ada sejumlah sekolah yang seakan-akan menjadi sekolah angkat mereka. Ada istilah yang digunakan, saya tak ingat. Saya rasa diguna istilah trust school lebih kurang. Di seluruh negara, jumlahnya saya tak ingat. So they put in some money. Tetapi sejauh mana kita bagi insentif cukai kepada syarikat-syarikat yang ingin membantu. Kita mungkin selalu lihat syarikat yang besar-besar, tetapi di setiap daerah, terutamanya di kawasan yang ada taman-taman perindustrian, anak-anak mereka mungkin bersekolah di sekolah di kawasan itu. Kalau betul cara kita dengan tawaran tax exemption atau tax incentive, kita boleh bantu. Saya tak ada contoh untuk bangunan sekolah. Okey, SJKC banyak membangunkan sendiri blok-blok bangunan mereka. Saya tak pasti adakah mereka ada tax incentive yang secukupnya. Saya tahu ada 1-2 persatuan murid tua yang membangunkan bangunan baru, tak kiralah kecil atau besar, di sekolah mereka, tapi mereka tak dapat tax exemption. Itu, you love your alma mater, you bagilah duit. Imagine if you get tax exemption, I think they can do more. Itulah contoh lagi satu contoh. Ini Menteri Belia dan Sukan jawab soalan saya minggu lalu bila saya tanya soalan ini untuk sukan. Mereka sedang fikirkan insentif cukai yang lebih kreatif untuk ibu bapa yang belanja wang untuk anak-anaknya bersukan dengan membeli peralatan dan sebagainya. Sebab saya tahu ada banyak alumni yang menanggung pasukan-pasukan sukan sekolah masing-masing, tapi without tax exemption. Ya, bayangkan kalau mereka. Jadi sifir mudahnya kalau sebahagian dana yang diperlukan untuk sebahagian perbelanjaan itu ada orang yang menanggungnya, mungkin dan kerajaan boleh lepaskan sikit kepada bidang-bidang lain. Jadi itu yang saya maksudkan. Kita kena cari jalan supaya kerajaan bukan satu-satunya yang menanggung. Kalau tidak, sampai bila kita tak selesai masalah makmal, masalah peralatan sukan dan sebagainya. Ya. Yes. Ya, ada dua. Satu yang saya sebut di sini, mismatch antara classroom dengan dunia pekerjaan. Setakat hari ini yang kita lihat berjalan dengan baik dari segi kebolehpasaran ialah TVET. Peratusan graduan TVET yang mendapat kerja lebih tinggi daripada graduan yang bukan TVET. Jadi mungkin
agaknya setengah-setengah pelajar yang tak nak sambung pelajaran, dia cuma fikir universiti. Atau parents dia mungkin fikir hanya universiti, dia tak nampak politeknik, dia tak nampak universiti-universiti kemahiran. Agaknya. Soal PTPN itu juga sekali lagi berbalik kepada soal bagaimana kita finance our education. Tentu ada kaedah-kaedah yang lain yang boleh kita fikirkan. Perlu kepada penelitian yang panjang. Bab PTPTN itu PTPTN lah. Tapi bab yang lain. Ini saudara timbulkan pelajar yang memohon PTPTN yang tak dapat PTPTN atau yang berhutang PTPN. Bagaimana dengan pelajar-pelajar sekolah agama? Langsung tak ada. Langsung tak ada apa. Ini antara orang yang ada madrasah di Jasin, ada madrasah dia sendiri. Dia langsung tak ada scholarship. Ni seorang lagi daripada Perak daripada Kedah yang merupakan bekas atau masih pengelola sekolah. Itu isu lain lagi. Dia langsung tak ada scholarship. Jadi semua ni kita kena ambil kira lah. That's why we have to sit down dan lihat. Kami ucap syabas kepada Datuk Khalid kerana dia antara usaha dia ialah memendekkan waktu kursus. Bagi mana-mana kursus yang boleh daripada 4 tahun kepada 3 tahun. Itu yang tadi saya mula-mula kata. Are we teaching the real fundamentals on the need to know basis, atau ada masanya kita banyak juga yang nice to know. So we really have to be very sure tentang kurikulum kita. Isu pelesenan yang itu saya tak ada ini. Ya. Okay guys, kalau tak ada, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Thank you all. Assalamualaikum.